Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulakan kelas, sama-sama kita bacakan doa seperti biasa. Alhamdulillah, dapat bertemu lagi dalam kelas PDPR kita kali ini. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan membincangkan tajuk di bidang akidah bab 10 ataupun pelajaran 10, iaitu Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Pendidikan Islam KSSM tingkatan 5. Jadi di dalam tajuk ini, murid-murid ataupun pelajar-pelajar perlu tahu ialah tentang takrif Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga aliran-aliran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa aliran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi hari ini kita nak belajar apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin sebelum ni pernah dengar, kamu pernah dengar apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun kamu pernah dengar nama sahaja Ahli Sunnah wal Jamaah tetapi tidak tahu dengan lebih terperinci. Jadi hari ini kita akan berbincang secara basic, secara asas, apakah ataupun siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Okey, baik, kita lihat sama-sama maksud Ahli Sunnah ataupun takrif. Takrif ni pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kumpulan majoriti umat Islam. Kena tahu tu, kumpulan majoriti umat Islam. Dia bukan minoriti, dia majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran ni apa yang diturunkan kepada Rasulullah daripada Allah, kalam Allah diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian As-Sunnah ni ialah perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah sendiri, bukan daripada Allah, tetapi apa yang Rasulullah berkata, apa Rasulullah buat, apa yang Rasulullah mengaku, itu adalah dorongan daripada Allah lah, maksudnya. Tetapi dia lahir daripada kata-kata dan diri Rasulullah SAW. Juga menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Selepas zaman sahabat, lahirlah zaman tabi'in, yang di bawah selepas zaman sahabat disebut sebagai zaman tabi'in. Selepas zaman tabi'in disebut sebagai tabi'ut tabi'in, pengikut kepada dia macam generasi lah, yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya As-Sunnah ini, selepas kewafatan Rasulullah diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in serta tabi'ut tabi'in dalam prinsip-prinsip yang meliputi akidah, syariat dan juga akhlak. Baik, seterusnya kita lihat, mari sama-sama kita lihat antara nama golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun nama lain selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada 5 nama, 5 nama yang selain disebut Ahli Sunnah wal Jamaah, ia juga disebut sebagai As-Salafus Saleh. As-Salafus Saleh, maknanya bila sebut As-Salafus Saleh tu, tahulah bahawa itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian As-Sawadul Azam, Sawadul Azam. Yang ketiga Asy'ariyah. Yang keempat Maturidiyah. Dan Ahlul Sunnah ataupun Ahlul Hadis. Jadi ini sekiranya keluar nama-nama ini, maknanya secara tak langsung awak tahu bahawa ini adalah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam kita lah ada berbagai-bagai nama, Maturidiyah dan Asy'ariyah ni adalah sempena nama pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah, Abu Musa Al-Maturidi. Jadi sempena nama dia, sempena nama beliau, disebut juga aliran ini sebagai Maturidiyah. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari, jadi sempena nama beliau disebut sebagai Asy'ariyah. Okey, baik.
Seterusnya kita lihat kepada prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada 6 prinsip yang dipegang oleh kumpulan ini. Baik, yang pertama ialah mengenai iman. Bagi aliran ahli sunnah wal jamaah, iman ialah kepercayaan serta keyakinan di dalam hati. Percaya dan yakin dalam hati. Kemudian pengakuan dengan lidah, mengaku dengan lidah dan beramal dengan perbuatan. Beramal dengan perbuatan ini merupakan bukti kesempurnaan iman. Apa maksud yakin dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan? Okey. Yakin dalam hati, apa yang nak diyakinkan? Iaitulah kalimah syahadah yang kita lafazkan, yang kita mengaku dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah pengakuan di lidah. Dan dalam masa yang sama, kita mesti yakin dan percaya apa yang telah dilafazkan oleh lidah kita, dan disusuli dengan amalan agar iman tadi menjadi sempurna. Amalan apa? Solat, puasa, zakat, haji dan apa yang terdapat di dalam rukun iman, rukun Islam. Baik. Seterusnya kita lihat kepada prinsip ahli sunnah wal jamaah yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan segala perbuatan manusia. Namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak, serta dihitung setiap dosa dan pahalanya. Bagi aliran ahli sunnah wal jamaah, berkeyakinan ataupun beriktikad bahawa Allah yang menciptakan segala perbuatan manusia, sama ada baik ataupun buruk. Tetapi kita, manusia, diberi pilihan, ada kehendak untuk sama ada nak buat ataupun tidak. Kenapa kita telah pun digunakan akal untuk berfikir, dan digunakan wahyu untuk melihat hukum-hukum yang terdapat di dalam wahyu tersebut mengenai perbuatan yang kita akan lakukan. Contoh, kita nak mencuri, apabila ada wahyu yang melarang mencuri, yang mengharamkan mencuri, maka kita pun berfikir baik ke buruk perbuatan mencuri. Kesan dia kita nampak macam buruk. Jadi kita ada pilihan nak buat ataupun tidak, bergantung pada kita. Dan kita juga tidak terlepas daripada dihitung setiap dosa dan pahala. Itu adalah pegangan ataupun prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang kedua. Yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah meyakini kewujudan perkara-perkara gaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya termasuklah persoalan kubur, alam barzakh, hari akhirat, titian sirat, mizan ni neraca timbangan, kewujudan malaikat, kewujudan jin dan sebagainya. Semua ini telah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi sebagai aliran ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita wajib mengakui kewujudan perkara-perkara gaib yang disebutkan tadi. Tapi kita tak bolehlah sujud ataupun beriman kepada jin. Ini dah jadi syirik. Beriman kepada yang lain, kepada malaikat, bermaksud kita bukan syirik, tetapi kita mempercayai akan kewujudan perkara-perkara tersebut kerana telah dinyatakan dalam Al-Quran. Beriman kepada jin tu dah jadi syirik sebab kita menyembah dia, tak boleh. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada prinsip yang keempat, iaitu meyakini bahawa syurga dan neraka telah pun wujud sebelum makhluk dijadikan lagi. Buktinya dalam Quran diceritakan tentang apa? Tentang Nabi Adam dan Hawa yang pada asalnya berada dalam syurga, tetapi disebabkan oleh hasutan iblis, maka mereka telah dikeluarkan daripada syurga. Jadi menunjukkan bahawa syurga itu telah pun wujud. Dan kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selamanya, kerana alam akhirat adalah alam yang terakhir yang akan dituju oleh setiap makhluk. Okey, seterusnya prinsip yang kelima ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya. Maknanya Rasulullah boleh memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti,
adalah dengan izin Tuhannya, iaitu Allah. Termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar, kerana mereka masih dikira beriman. Pelaku dosa besar bagi aliran ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar di sini dimaksudkan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Mereka tidak menafikan keimanan mereka kepada Allah. Mereka percaya dan yakin Allah itu Tuhan sekalian alam, dan mereka percaya dan yakin Rasulullah itu adalah pesuruh Allah. Tetapi mereka ni kalah dengan iman, kalah dengan nafsu, menyebabkan mereka melakukan dosa-dosa besar. Bagi golongan yang sebegini, bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka ni tetap dikira sebagai beriman, cuma mereka disebut sebagai fasik. Fasik ni maknanya di akhirat nanti mereka akan dibalas segala perbuatan mereka terlebih dahulu, dan akhirnya mereka akan layak untuk masuk ke syurga. Ini prinsip yang kelima bagi aliran ahli sunnah wal jamaah. Dan prinsip yang terakhir, yang keenam, iaitu perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Apa yang dimaksudkan di sini ialah Allah boleh sama ada nak utuskan rasul ataupun tidak utuskan rasul. Jadi harus bagi Allah, tidak wajib bagi Allah untuk mengutuskan rasul pada kita. Ini adalah hukum. Kita tak boleh memaksa Allah seolah-olah Allah wajib mengutuskan rasul kepada kita. Tak. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, perbuatan bagi Allah adalah harus, bagi Allah, sama ada Allah nak utuskan ataupun tidak. Dan bila Allah dah utuskan kepada manusia, kepada kita, jadi rasul tersebut merupakan rahmat Allah kepada hamba-Nya, kepada umat manusia seluruhnya. Jadi inilah 6 prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya bagi aliran ahli sunnah wal jamaah, mereka berpegang kepada inilah, tidak lari pun daripada syariat Islam yang sebenar. Baik, seterusnya kita tengok kepada spektrum ilmu. Spektrum ilmu di dalam buku teks, kamu boleh rujuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Ini menunjukkan bahawa jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan yang benar dan lurus. Jadi ahli sunnah wal jamaah membawa jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita beralih kepada aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bermakna kalau aliran-aliran ini bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, maknanya mereka ini adalah sesat lah. Tak betul lah dari segi fahaman akidah mereka. Walaupun dari segi fizikal ataupun dari segi luaran mereka kelihatan sama je seperti orang-orang Islam yang lain, tetapi oleh kerana akidah mereka salah, maka segala amalan yang mereka lakukan adalah sia-sia. Jadi antara aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ni ialah Syiah. Syiah ni terlalu banyak dan banyak pecahan. Syiah ni terlalu banyak pecahan. Jadi apa yang kita nak lihat sekarang adalah yang asalnya, sejarah bagaimana munculnya Syiah, fahaman Syiah. Kita akan bincang sekejap lagi. Baik, aliran yang kedua ialah aliran Khawarij. Juga aliran yang menyesatkan, yang bertentang dengan ahli sunnah wal jamaah adalah aliran yang menyesatkan. Lepas ni kita akan tengok bagaimana kesesatan yang mereka telah adakan ataupun lakukan. Dan aliran yang ketiga ini ialah Mu'tazilah. Mungkin kamu tak pernah dengar lagi sebelum ni. Syiah mungkin pernah dengar, Khawarij kamu belum pernah dengar. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Jadi ini adalah nama ataupun 3 contoh aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah dan dianggap sesat.
Walaupun dari segi pemakaiannya sama, ya, tetapi dari segi keimanan atau iktikad ataupun akidahnya salah, maka dia menjadi sesat. Baik, sekarang sama-sama kita lihat sejarah, sedikitlah sejarah ringkas tentang kemunculan Syiah ni. Di sini kamu tengok Syiah bukan Islam, tetapi mereka mengaku mereka Islam. Itu yang jadi susah tu. Okey, baik, Syiah merupakan kumpulan, juga kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendesak dan menuntut supaya Saidina Ali ni dilantik menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang ramai para sahabat yang lain telah pun membai'ahkan Saidina Abu Bakar, tetapi mereka tak bersetuju, malah membuat satu pakatan lain pula, ya, untuk memporak-perandakan, menghuru-harakan keadaan. Dan mereka ni berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang layak memegang jawatan khalifah. Siapa tu Ahlul Bait? Iaitulah saudara ataupun keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hayat Rasulullah, baginda tidak pernah pun menyebut bahawa selepas aku pemimpin adalah dilantik daripada kalangan keluarga terdekatku. Tak ada. Memang tidak ada daripada Rasulullah. Jadi jika ada, dah tentu Rasulullah dah beritahu awal-awal. Jadi oleh kerana itu mereka pada pandai sendirilah, maknanya mereka sendiri yang meletakkan syarat nak menjadi ketua atau pemimpin mesti daripada kalangan ahli bait. Baik, antara prinsip Syiah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ialah meyakini bahawa al-imamah. Al-imamah ni maknanya apa? Maknanya pemimpin ataupun imam. Jawatan imam. Maknanya imam ni ialah pemimpin lah. Merupakan rukun agama. Dianggap sebagai rukun agama. Dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya secara nas. Nas ni tidak ada pun dalam Al-Quran, tidak ada pun dalam sunnah. Tetapi mereka telah mengeluarkan satu nas yang kata bahawa imam, nak jadi imam ni mesti telah pun ditentukan oleh Allah. Jadi mereka telah berhujah atas kononnya nas, tetapi tidak ada sebenarnya dalam Al-Quran secara jelas. Okey, baik, seterusnya yang kedua, meyakini bahawa imam-imam ni, yang imam-imam yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin mereka ni adalah maksum. Apa maksum? Apa maksud maksum? Terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Sebenarnya dalam ahli sunnah wal jamaah, mengikut ahli sunnah wal jamaah, yang bersifat maksum hanyalah para nabi dan rasul. Manusia biasa tidak boleh tidak bersifat maksum. Termasuklah ahlul bait. Sebab ahlul bait walaupun keluarga terdekat Rasulullah, mereka bukan pesuruh Allah. Mereka adalah manusia biasa macam kita. Cuma kelebihannya mereka adalah keturunan Rasulullah. Baik. Seterusnya kumpulan Syiah ni menyanjungi Saidina Ali secara berketerlaluan. Menyanjungi Saidina Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan, over, ekstrim, sehingga disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi salah. Bila dah terlalu berlebihan, dah ekstrim, sehingga mereka menyamakan taraf Saidina Ali dengan Rasulullah. Tak boleh, sebab Rasulullah ni adalah pesuruh Allah yang jelas-jelas Allah sebut dalam Quran. Bukan menjadi kesalahan Saidina Ali pun. Bukan Saidina Ali yang plan benda ni. Ini adalah pengikut dia yang terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Seterusnya, prinsip Syiah yang keempat ialah mengamalkan at-taqiyah. Apa maksud taqiyah? Menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri mereka ataupun harta benda mereka dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Maksudnya macam ni. Apabila mereka berada dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah, mereka akan menyembunyikan bahawa mereka adalah Syiah. Mereka sama sekali tidak akan mewar-warkan bahawa mereka adalah Syiah. Mereka diam dan ikut seperti mana apa yang golongan ataupun kumpulan ahli sunnah wal jamaah lakukan. Tetapi apabila mereka kembali kepada kumpulan mereka, mereka akan berpegang kepada prinsip-prinsip Syiah yang tadi.
Contohnya kalimah syahadah ditambah, kalau ahli sunnah wal jamaah kalimah syahadahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi bagi Syiah mereka akan tambah wa aliyu dan seterusnya, ya. Baik. Ini yang kelima, Yang kelima. Ada satu lagi, ya. Yang kelima, menambah nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam syahadah selepas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Baik. Sekarang kita lihat pula sejarah ringkas dan kemunculan Khawarij, iaitu siapakah kumpulan ataupun golongan Khawarij ini. Baik, mereka ni juga satu kumpulan yang pada asalnya pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib juga, yang bersama-sama dengan Syiah, ya, bersama-sama dengan Syiah pada asalnya. Tetapi mereka ni belot ataupun berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan majlis tahkim yang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semasa Sayyidina Ali masih hidup, mereka ni tak tunjuk perangai yang sebenar. Mereka ikut, tetapi di dalam kumpulan mereka tu sudah pun ada perasaan yang mengangkat darjat Sayyidina Ali, tetapi tanpa pengetahuan Sayyidina Ali. Perbuatan mereka ketara apabila Sayyidina Ali wafat dan mereka, kumpulan ni menjadi begitu sudah menunjukkan taringnya, ya, sudah berani bersuara, kerana dalam selepas kewafatan ataupun Sayyidina Ali meninggal, berlaku banyak pemberontakan dan dimulakan oleh orang-orang Syiah, ya. Jadi Khawarij ni dia adalah serpihan daripada Syiah. Bila Syiah dia terlalu mengagungkan Sayyidina Ali sampai apa saja yang Sayyidina Ali buat bagi mereka adalah betul. Jadi bila Sayyidina Ali menerima majlis tahkim, mereka okey. Tetapi Khawarij, satu lagi puak di dalam Syiah tu, dia tak setuju, tak puas hati. Ini lagi radikal, lagi ekstrim daripada Syiah yang sedia ada. Jadi mereka pun berpaling tadah, dan mereka membuat onar lah, membuat pemberontakan dan sebagainya. Okey, Khawarij ni, nampak dalam ni, dia akan, sesiapa yang bukan beraliran Khawarij, yang tak sama aliran dengan mereka, mereka akan gelar kafir. Jadi orang Khawarij memang akan gelarkan ahli sunnah wal jamaah sebagai kafir. Begitu juga dengan Syiah. Okey, bagi kita tengok prinsip. Ini bukan prinsip Syiah, prinsip ni bukan Syiah, ni prinsip Khawarij, ya. Kita typo. Okey, prinsip Khawarij ni bukan Syiah, yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang pertama bagi mereka ialah jawatan khalifah ataupun imam ni khalifah, hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Memang sekali lihat, kalau sekali pandang macam betul, kan? Tetapi mereka ni telah kaum muslimin yang layak bagi mereka ni satu kelayakan yang tidak jelas, ya. Yang kedua, mereka menyatakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju dengan majlis tahkim. Ini nampak kumpulan pelampau ni, ya. Puak pelampau memang, ya. Mereka mengkafirkan ataupun kufur ni kafir lah, ya. Perbuatan tu kufur. Orang yang kufur disebut sebagai kafir. Jadi mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali sendiri, ya. Mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali dan senang-senang menyatakan bahawa Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar. Sebab apa? Sebab bersetuju dengan majlis tahkim saja. Ni nampak terlalu radikal, terlalu ganas, ya. Ganas, kita boleh panggil ganas. Yang ketiga, mereka menghukumkan wajib keluar menentang pemimpin ataupun khalifah yang tidak adil. Bila disebut sebagai wajib menentang, ini akan menimbulkan huru-hara, ketidakamanan dan berlaku pemberontakan dan lain-lain. Yang keempat, mereka berkeyakinan atau beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat, sama ada berzina ke, bunuh orang ke, dikira berdosa besar dan kafir. Tidak ada istilah bertaubat, tidak ada.
Ya, sekali buat maksiat terus dikira dosa besar selama-lamanya dan kafir selama-lamanya. Ini menunjukkan Khawarij ni terlalu apa? Terlalu radikal, terlalu keras ajarannya. Seterusnya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Baik. Apa atau siapakah mereka Mu'tazilah ni? Okey, Mu'tazilah merupakan kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha. Ni apa typo Wasil bin Atha, dia tertinggal S di sini. Wasil bin Atha, ada satu perkataan tertinggal di sini S. Setelah apa? Setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau, iaitu Hasan Al-Basri, guru yang sangat terkenal dalam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi Wasil bin Atha ni tak setuju dan terus engkar ataupun terus membebaskan diri keluar daripada ajaran gurunya. Hanya satu sebab, iaitu kedudukan pelaku dosa besar. Guru dia kata orang yang melakukan dosa besar imannya masih ada. Mereka disebut sebagai fasik. Tetapi mereka maknanya mereka ni layak boleh masuk syurga setelah dibalas segala dosa-dosa mereka. Itu yang Wasil tak setuju. Wasil tak setuju dengan gurunya. Menurut Wasil, siapa yang melakukan dosa besar duduk dalam neraka selama-lamanya. Kita tengok prinsip Syiah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Bila bertentangan ni maknanya sesat lah. Dari segi tauhid, mereka Mu'tazilah ni menafikan sifat ma'ani pada zat Allah. Contoh, Allah Maha melihat kan. Melihat itu makna melihat itu bukan bagi ahli sunnah wal jamaah, bukan dengan mata yang sebenar seperti mana manusia. Kita tak boleh nak membayangkan sifat Allah tu. Bagi Mu'tazilah ni, mereka nafikan terus sifat ma'ani pada zat Allah. Maknanya bagi kumpulan Mu'tazilah ni, mereka sifat 20 Allah tu tidak ada pada mereka. Sebab mereka menafikan. Dan yang kedua ialah al-adl. Bagi mereka al-adlu bagi mereka adil lah tu kan. Tetapi sebenarnya keadilan yang dimaksudkan mereka ni tak betul. Iaitu mereka meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan, sama ada baik atau buruk, tanpa ditentukan oleh Allah. Maknanya Allah tak ambil tahu sesuatu perbuatan manusia itu. Maknanya bebas, manusia bebas buat. Allah tak ada kena-mengena. Ini salah lah. Adil apa macam tu kan. Seolah-olah menghadkan pula kuasa Allah. Ini tak betul. Yang ketiga ialah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id maksudnya meyakini bahawa Allah wajib memberikan balasan baik pada orang yang taat dan wajib memberi ancaman azab pada orang yang melakukan maksiat. Ni mereka seolah-olah mewajibkan Allah pula. Jadi dia meletakkan, jadi seolah mengajar Allah pula. Kalau orang ni buat baik, Allah wajib balas baik. Mana boleh kita sebagai makhluk, mana boleh buat macam tu, mana boleh berkeyakinan begitu kan. Ini nampak sangat mereka ni menyimpang lah daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan yang keempat ialah al-manzilah bainal manzilatain. Al-manzilah bainal manzilatain. Maksudnya yakin bahawa pelaku dosa besar ni berada dalam satu kedudukan antara mukmin dengan kufur, mukmin dengan kafir, dan mereka ni kekal di dalam neraka. Nak kata mukmin tidak, nak kata kafir pun tidak, tetapi tempat yang akhirnya ialah neraka. Dia macam tak selari, tak sekata pula kan. Kalau kafir memang neraka, kalau mukmin tentu syurga. Tapi dia kata tengah-tengah. Orang yang melakukan dosa besar ni tengah-tengah, tetapi mana kedudukannya? Dalam neraka pula. Jadi dia sama macam kafir lah. Nampak sangat tak jelas ajaran atau prinsip mereka ni. Kemudian yang kelima ialah amal makruf nahi munkar. Bagi Mu'tazilah, mereka yakin bahawa, mereka berkeyakinan bahawa
Amar ma'ruf nahi munkar ni adalah wajib ditegakkan dalam apa keadaan sekalipun. Okey, ini lebih kurang juga dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahawa amar ma'ruf nahi munkar wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Ya. Tetapi menurut Mu'tazilah ni mereka lebih radikal kerana mereka pegang pada dalam keadaan apa sekalipun wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, dia mengikut keadaan. Dakwah ni dia ada berbagai keadaan. Bilhal, bil mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, maksudnya berdialog secara baik, menunjukkan contoh teladan yang baik kan. Tak semestinya melalui kekerasan. Baik. Seterusnya, pandangan ahli sunnah wal jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Maknanya kita akan lihat isu yang contohnya Al-Quran. Adakah Al-Quran ini makhluk? Jadi ini adalah satu isu. Jadi kita akan lihat sama-sama apakah pandangan ahli sunnah wal jamaah dan apakah pandangan aliran yang lain. Okey. Adakah Al-Quran itu makhluk? Makhluk ni apa? Makhluk ni sesuatu yang diciptakan. Seperti manusia, pokok, tumbuhan dan alam. Itu adalah makhluk. Jadi adakah Quran ini makhluk? Bagi ahli sunnah wal jamaah, bagi ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran ini bukan makhluk, tetapi ia adalah kalam Allah yang bersifat qadim, yakni sedia ada. Okey, jadi ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Quran itu bukan makhluk. Sebab kalau disebut sebagai makhluk, jika Al-Quran itu makhluk, maka Al-Quran itu terdedah kepada kebinasaan. Makhluk itu bersifat binasa kan. Jadi sebab itulah ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Sebaliknya ia adalah kalam Allah yang bersifat qadim, iaitu sedia ada. Kerana Allah itu bersifat qadim, sedia ada. Okey. Baik, bagi aliran Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk kerana mereka beranggapan ia bersifat baharu. Bersifat hadis ni bukan hadis Rasulullah. Hadis di sini bermaksud baharu. Jadi kita tak boleh pegang ni sebab kita aliran ahli sunnah wal jamaah. Ini lebih tepat. Ini seolah-olah menganggap bahawa Allah itu makhluk. Ini dah sesat. Baik, seterusnya dalam isu yang kedua, iaitu melihat Allah. Melihat Allah, bagi ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa semua orang yang beriman, ingat semua orang yang beriman dapat melihat Allah di hari akhirat kelak, tetapi di dalam syurga. Melihat Allah, orang beriman boleh lihat Allah di hari akhirat dalam syurga. Itu bagi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bagi Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa mustahil makhluk boleh melihat Allah. Sebab Allah tak serupa. Jadi sampai bila-bila lah manusia tak boleh melihat Allah. Bagi Mu'tazilah. Ini beza dua ni. Nampak ketara. Mu'tazilah kata tak boleh lihat Allah sampai bila-bila. Ahli sunnah wal jamaah kata di dunia kita tak boleh melihat Allah, tetapi di akhirat nanti dalam syurga hanya orang beriman saja yang boleh melihat Allah. Okey. Baik, tentang isu pelaku dosa besar. Ini ada ustaz sebut di awal-awal tadi. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka berpegang bahawa pelaku dosa besar masih mukmin, masih beriman, masih dikira imannya, tidak dikatakan kafir. Tetapi mereka ni disebut sebagai fasik. Fasik kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat, dia masih beriman lah. Sempat bertaubat. Kalau tak sempat bertaubat, dia mati atau dia meninggal, maka mereka ni fasik. Fasik ni maksudnya apa? Mereka ni akan dibalas segala dosa-dosa mereka dalam neraka. Kemudian di akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga sebab masih dikira sebagai orang beriman. Baik, bagi Khawarij, pelaku dosa besar satu je, terus kafir. Terus kafir. Jadi ni tak boleh pakai lah ni. Memang tak boleh pakai.
Kemudian yang pelaku dosa besar bagi Mu'tazilah pula, mereka berkata kedudukan orang yang melakukan dosa besar ni antara iman dengan kafir. Tetapi masuk dalam neraka selama-lamanya, kekal dalam neraka. Ini nampak macam confused sikit kat sini kan. Jadi yang inilah yang terbaik ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada kekeliruan, jelas di sini ya. Di sini masih keliru, kita boleh argue lagi. Di sini pun masih keliru, ada kekeliruan di sini ya. Jadi ini yang paling tepat. Baik, bagi isu qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Segala ketetapan dan ketentuan Allah ya, sejak azali lagi ya. Okey, bagi ahli sunnah wal jamaah, setiap perkara baik dan buruk telah pun ditetapkan oleh Allah. Datangnya daripada Allah, kita tak boleh nafikan ya. Dan walau bagaimanapun Allah kurniakan akal dan juga ikhtiar untuk kita manusia memilih sama ada baik atau buruk sesuatu perkara. Maknanya Allah dah bagi kat kita Quran, ada sunnah Nabi, ada akal dan ada ikhtiar untuk kita membuat atau memilih sesuatu perbuatan perkara itu ya. Kita tidak dikatakan sebagai terpaksa buat. Cuma ada perkara-perkara dalam qada dan qadar ini yang telah menjadi ketetapan yang tak boleh ubah. Contoh tentang ajal kita. Allah telah tetapkan ajal kita pada sekian-sekian umur, sekian-sekian tarikh. Cuma cara kita meninggal itu boleh berubah ya, melalui apa yang kita usahakan, dan Allah menetapkan sesuatu ketetapan itu bersesuaian. Allah dia dah tahu apa kita akan buat. Dia akan tahu ke depan. Maka ketetapan yang diletak itu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, kita tak boleh pertikaikan. Kenapa dia ni mati beriman, kenapa dia ni mati kufur? Allah letak dia mati beriman itu, Allah letak dia mati kufur itu, mesti ada sebab musabab. Allah sahaja yang tahu perjalanan hidup orang tu, apa yang ada dalam diri ataupun dalam hati orang tu. Sebab lahiriah kita tak boleh nak tahu bagaimana orang tu sebenarnya ya. Okey, bagi aliran Mu'tazilah, mereka yakin bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Allah tidak masuk campur. Ini nampak dia mengatur pula apa kuasa Allah, seolah-olah mereka pula yang berkuasa. Seterusnya kedudukan iman bagi isu tadi isu Al-Quran itu makhluk, yang kedua isu melihat Allah, yang ketiga isu pelaku dosa besar, yang keempat isu qada dan qadar, yang kelima isu kedudukan iman. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka percaya bahawa iman ni boleh bertambah dan boleh berkurang, bergantung kepada amalan kita lah. Kalau kita melakukan amal soleh, bermakna iman kita bertambah. Kalau kita melakukan maksiat dan dosa, maka iman kita berkurang. Ini jelas jelas, tak confuse kat mana pun. Tetapi bagi dua-dua aliran ini, iaitu Khawarij dan juga Mu'tazilah, mereka menyatakan bahawa iman tak boleh bertambah dan iman tak boleh berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan, dan iman akan hilang apabila melakukan kemungkaran. Maksudnya, apabila you buat baik, you ada iman. Apabila you buat jahat, habis semua iman you tadi. Ini nampak pun confused kan kat sini. Baik. Seterusnya, apakah kepentingan kita berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah? Apa yang pentingnya? Maksudnya, kepentingan berpegang kepada aliran ahli sunnah wal jamaah ni apa? Baik, pertamanya, supaya hidup kita mendapat keredaan Allah. Allah reda sekiranya akidah kita benar. Kalau akidah kita salah, memang automatik Allah tak reda. Jadi yang pertamanya, untuk mendapat keredaan Allah. Yang keduanya, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang benar. Jadi apabila akidah ini benar, dia menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya akidah kita sesat ataupun akidah kita salah, maka amalan kita tak diterima. Jadi pentingnya kita mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah supaya semua amalan kita Allah terima. Yang ketiga, berpegang kepada akidah ahli sunnah ni akan memelihara kesucian agama Islam. Kerana ajaran ataupun prinsip-prinsip yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah
tidak menyalahi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak menyalahi Quran dan tak menyalahi sunnah pun, malah ia membawa terus apa yang Rasulullah ajarkan. Maknanya dia memelihara kesucian agama Islam. Kalau kita tengok tadi Mu'tazilah, Khawarij, dia sudah memberi orang lain confuse ataupun keliru, membawa kekeliruan tentang agama Islam. Okey, baik. Pentingnya kita berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah untuk menjamin keamanan negara. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat amat mementingkan persaudaraan, amat mementingkan keamanan. Jadi akidah yang dibawa diteruskan, iaitu yang dibawa selepas kewafatan Rasulullah yang disebut sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah untuk menjamin keamanan, sebab ia berpegang pada prinsip yang sama, seperti mana Rasulullah. Jadi siapa yang tidak berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, dia akan membawa kepada apa? Kepada pergaduhan, kepada rusuhan, huru-hara, sebab dia membawa kekeliruan. Yang kelima, pentingnya kita berpegang kepada akidah ini, akidah ahli sunnah ni, untuk mengelak umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Terlalu banyak ajaran sesat yang disebut seperti yang kita sebut tadilah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Jadi bila kita berpegang dengan prinsip ini ataupun akidah ini, automatik kita tidak terjebak daripada ajaran sesat. Kemudian yang keenam, membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan macam yang saya sebut tadi. Khawarij punya prinsip ada nampak confuse kat situ. Mu'tazilah lagilah, kan? Jadi apabila kita berpegang dengan akidah ahli sunnah, maka segala kekeliruan tadi boleh dibersihkan, Dan akhir sekali, apabila pentingnya kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah ialah dapat menghindarkan kita daripada fahaman yang melampau, yang ekstrim, yang tak seperti mana yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah tunjukkan. Baik. Kalau kamu rujuk di dalam buku teks, dalam buku teks ada dinyatakan di situ bahawa cara memelihara akidah, cara memelihara akidah. Di sini dia tak sebut, dalam pentabuih ni tidak disebut cara memelihara akidah. Jadi kita tengok dalam buku teks, cara untuk memelihara akidah ialah yang pertama, mempelajari asas akidah berdasarkan kitab daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan sesekali kita belajar akidah daripada kitab-kitab yang kita tidak tahu sumber dia, tidak tahu siapa penulisnya, ataupun tak kenal aliran apakah penulisnya tadi. Bahaya. Yang kedua, mendalami ilmu agama daripada guru yang diiktiraf keilmuannya dalam bidang akidah. Bidang akidah ni sangat penting. Akidah, kalau macam Ustazah kata tadi, kalau salah, sesat, amalan tak diterima. Jadi oleh kerana itu, bergurulah dengan guru yang diiktiraf. Yang diiktiraf ni yang macam mana? Yang dalam di negara kita tahu guru ni tidak dimasukkan, dikategorikan sebagai guru yang sesat, tidak. Aliran ajaran mereka adalah seperti mana yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Yang ketiga, membina ketahanan akidah dengan memperbanyakkan doa. Jadi kita kena berdoa pada Allah. Baik, kita tengok doa yang boleh dilazimi agar dikurniakan kefahaman Islam yang benar dan dilindungi daripada aliran yang menyeleweng. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Jadi kita boleh jadikan doa ini sebagai
doa untuk dijauhi daripada aliran yang menyeleweng, yang sesat, yang salah. Baik, cara memelihara akidah yang keempat ialah menjauhi pengamal ajaran sesat, walaupun dia daripada kalangan ahli keluarga kita sendiri, daripada kalangan sahabat-sahabat kita sendiri. Apabila kita tahu perangai ataupun ajaran yang mereka bawa ni tak betul, maka jauhkanlah diri. Jadi untuk itu saya rasa sampai setakat ini dulu pelajaran 10 yang bertajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekiranya ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan bincang di dalam kelas tutorial nanti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.